Ya, saya nak perhati tengoklah macam mana dia nak tangani masalah uh, mereka yang sedang dihadapkan ke mahkamah ini, apa peranan mereka. Setakat ini kita dapati bahawa mereka tak disenaraikan dalam kabinet. Baiklah. Jadi kita nak tengok orang UMNO yang bermasalah ini, apa mereka akan lakukan kemudian. Apakah mereka terima bulat-bulat dihadap ke mahkamah, didapati bersalah, masuk dalam jail, sedangkan mereka yang memberi kekuatan kepada Muhyiddin. Saya nak tengoklah apa perasaan mereka, apa tindakan mereka. Boleh sampai pilihan raya pun boleh. Kalau sekarang ni bila dia jadi kerjaan, okey. Bila dia jadi kerjaan, dia dapat bagi gula-gula kepada banyak orang. Saya dapati beberapa orang yang menjadi penyokong saya sekarang ni dilantik sebagai menteri, maka mereka berpindah ke belah sana. Kita dulu mempunyai kelebihan sebanyak 114. Tapi sekarang ni saya ingat kita tak ada dah 114, kita kurang. Jadi dalam dewan kalau kita nak bawa usul tidak percaya pun tak mungkin percaya. Pasal dia dah ambil orang saya sebelah dia lah. Memanglah bila dia offer jadi menteri, susah bagi orang nak tolak. Saya tak boleh offer apa pun. Waktu ni saya ingat saya tak bersedia lah. Pasal saya nak tengok apa yang dia boleh buat, yang saya tak boleh buat. Ya, komposisi itu ialah nak kerajaan Melayu. Tapi bila kita ada pilihan raya, saya tak fikir orang Cina akan sokong. Tentulah orang India pun tak sokong. Jadi majoriti Melayu yang terdapat sekarang ini akan berkurangan dalam pilihan raya akan datang. Ya, kalau pilih pun tak betul, kalau tak pilih pun tak betul. Jadi dia ini dilema dia. Dia serba salah. Kalau pilih, siapa? Kalau tak pilih, orang duk tunggu nak masuk ni. Dia mendesak supaya dia orang dapat jawatan. Jadi ini masalah ni perlu dihadapi oleh Muhyiddin. Saya minta lah kalau boleh kabinet janganlah gugurkan dasar-dasar yang baik yang telah kita adakan. Umpamanya dasar wawasan kemakmuran bersama, itu satu benda yang baik. Dan orang yang menciptakan dasar itu pun ada dalam kabinet. Jangan gugur. Lagi satu perkara yang saya khawatir, Muhyiddin tidak suka pengajaran sains dan math dalam bahasa Inggeris. Dia nak balik kepada bahasa Melayu. Sains dengan math ni bukan semacam geografi dan history. Geografi dan history tak bertukar. Dia macam itu saja. Sains dan math ni bertukar sepanjang hari. Tiap-tiap hari kita dengar new discovery, new application. Jadi kalau kita dalam bahasa Melayu, apabila datang paper berkenaan new application, digitalization, artificial intelligence dan sebagainya, kita dalam bahasa Melayu kita tak boleh faham. Kita nak ada orang yang menterjemah. Orang yang terjemah itu perlu ada ilmu itu dan perlu fasih dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan bahasa Inggeris sains ni pula lain daripada bahasa Inggeris biasa. Dia pendek-pendekkan sesuatu, ada macam artificial intelligence. Dia selalu kata AI. Itu aja. Jadi nak translate itu ke bahasa Melayu adalah satu perkara yang sukar dilakukan. Jadi kita akan ketinggalan. Di waktu sains berkembang dengan maju, dengan macam-macam new
benda yang dulu kita tak pernah tengok sekarang ni ada. Kalau kita tak faham itu, tak faham penggunaan ilmu sains ni, kita akan ketinggalan. Umpamanya kalau kita pergi international conference, biasanya dia terjemah dalam bahasa Inggeris lah. Dia guna bahasa Inggeris banyak. Jadi orang kita tak faham Inggeris, suka mengikuti conference. Dan kalau diterjemah pun, tak ada penterjemah yang boleh terjemah bahasa-bahasa baru, idea-idea baru yang datang dalam bidang sains. Sebab tu saya kata sains dan matematik sini bukan satu ilmu yang statik. Dia berkembang, boleh kata sepanjang masa. Tiap hari ada new discoveries. Jadi kalau kita tak guna bahasa Inggeris, kita tak boleh ikut dan kita akan ketinggalan. Bukan saya tak sayang bahasa saya. Saya pejuang bahasa sebelum banyak orang ini lahir pun. Tahun 1945-46 saya dah pejuang bahasa. Tapi saya lebih utamakan ilmu. Kalau kita ketinggalan ilmu, kita jadi mundur. Hari ini pun kita mundur. Waktu ni tak boleh lah. Pasal dia berkawan dengan orang yang tak senonoh, pencuri, penyangak, orang yang kleptokrat. Saya tak boleh. Tapi orang itu kuat. Dia mempunyai kuasa untuk menumbangkan kerajaan. UMNO ada lebih 50 ahli, sedangkan Bersatu ada campur-campur semua pun dalam 30 saja. Kalau UMNO tarik diri, jatuh kerajaan. Di waktu ini saya tak boleh nak kata. Pasal saya nak kena observe apa yang akan berlaku. Yang saya khawatir sama sekali ialah kegiatan Najib. Apa dia nak buat? Pasal dulu dia sanggup belakangkan undang-undang pun. Dia sanggup bribe, dia sanggup sogok duit. Itu cara Najib. Saya heran pada ini anak Tun Razak. Jadi kita kena tengok. Kita tak boleh buat assessment awal. Assessment awal kita look and see. Tapi kita berasa apa yang berlaku ini sepatutnya tidak berlaku lah. Saya waktu ni tak boleh buat pilihan apa-apa. Tapi yang saya tahu ialah ramai orang yang tak senang hati dengan Datuk Seri Anwar. Saya dah berjanji saya akan letak jawatan. Lepas itu dia akan cuba dapat tempat lah. Tapi sebelum itu berlaku, ramai penyokong kuat dia datang jumpa saya, minta supaya janganlah bagi Anwar take over. Jadi saya tahu populariti dia sudah berkurangan di kalangan orang yang dulu sokong dia mati-matian. Mereka ini yang datang. Jadi tentu mereka buat reassessment tentang Anwar. Sebab itu saya percaya dia tak boleh dapat sokongan. Kalau ada pilihan raya, saya tak ingat Anwar akan dapat sokongan. Saya berpendapat bahawa penggunaan Islam sebagai alat politik ialah sesuatu perkara yang tidak baik. Dia memecah kebelahkan orang Islam. Orang Islam di Malaysia ni bernasib baik. Kerana kita semua terdiri daripada pengikut ahli sunnah wal jamaah. Kita puak Sunni dan kita pengikut Imam Syafi'i. Tak ada pecah belah. Sehinggalah PAS ditubuh untuk nak dapat kemenangan. PAS buat dakwaan bahawa mereka yang tidak menyertai PAS tidak Islam, kafir. Jadi ini memecah belahkan, sedangkan dalam Quran dilarang kita memecah belahkan orang Islam sehingga berpuak-puak. Ini yang sebabnya yang saya dengan PAS ni, walaupun mereka sokong saya, tapi saya tak puas hati
Kerana sehingga sekarang ni mereka tidak gugurkan pendapat bahawa orang bukan PAS tidak Islam. Sehingga sekarang ni. Jadi ini menggunakan agama untuk memecah belah ini dilarang oleh agama Islam. Tetapi mereka membuat ini atas nama Islam. Kebanyakan orang mungkin tak tahu. Saya ni baca Quran dalam bahasa yang saya faham. Jadi saya tahu Quran larang segala perbuatan mentafsir yang memecah belah. Jadi inilah kekecewaan saya dengan kepimpinan PAS. Lepas itu pula ada masa dia sokong. Bukan main lagi sokong saya. Termasuk yang terbaru ni. Oh, yang terbaru ni. Jumpa dengan saya, menghadap dengan saya ni. Bagi tahu kepada saya, dia sokong. Lepas tu pergi undi parti lain. Online. Jadi, apa makna cakap dengan buat? Inilah yang saya kecewa. Pasal dia tak pegang langsung kepada ajaran agama Islam. Apabila kita buat janji, kita tunaikan janji. Ya, dia sokong saya waktu saya ada dalam Pakatan Harapan dengan DAP. Dia sokong penuh saya. Tapi dia kata dia tak sokong DAP. Jadi saya nak buat macam mana? Saya keluar dari DAP, jatuh DAP, jatuh Pakatan Harapan. Saya nak bersama dengan PAS, PAS bersama dengan UMNO, UMNO bersama dengan orang yang menghadapi tuduhan. Jadi saya berada dalam keadaan serba salah. Saya minta supaya tunggulah kita tengok bila masa tenang sikit. Dan saya janji nak letak jawatan, I will resign. Dan saya belum lagi pernah buat janji secara umum tapi tak lakukan. Saya akan letak jawatan. Pada masa itu kalau nak pilih PAS, nak pilih DAP, nak pilih siapa pun, pilihlah. Saya tak jadi kalau nak pilih saya pun boleh juga. Kalau masihlah. Jadi saya berpendapat bahawa kita main politik terlalu banyak. Politik parti. Tapi kita tak utamakan perjuangan untuk negara, untuk bangsa, untuk agama. Kita tak utamakan itu. Kita peralatkan bangsa. Malay government, Malay Muslim government. Itu kita alatkan. Tetapi walaupun kita lihat sekarang ni ada Malay government majority, tapi kalau kita ada pilihan raya, saya ingat kita tak boleh menang. Tulisan Jawi ni dulu tak kita minta MCA terima pun. Kita tak bangkit perkara itu, tapi bila Pakatan Harapan meminta Menteri Pelajaran nak suruh orang Cina belajar tulis khat. Khat berkenaan dengan agama, banyak kaitan dengan agama. Kita tulis Allah, kita tulis Muhammad. Lepas tu kita suruh dia orang tulis Jawi. Apa perlunya kita suruh dia tulis Jawi? Jadi kita timbulkan masalah di mana tidak ada masalah. Lepas tu bila dia tak bersetuju, kita dia tak bersetuju. Benda tu bukan masalah. Dulu selama 60 tahun kita merintah, kita tak pernah dengar MCA tolak Jawi. Pasal kita tak suruh dia belajar Jawi. Ni tiba-tiba kita suruh dia belajar, tengok dia tak mau ikut kita. Ya, tulisan Jawi untuk budak-budak Islam, budak-budak Melayu. Kita nak kena baca Quran. Kita kena tahu Jawi. Tapi orang Cina tak baca Quran. Dia tak payah tahu Jawi. Dia nak belajar bahasa dia. Nak tulis kanji dia. Yang tu biarlah kat dia. Ini dibangkitkan oleh orang politik untuk mengalahkan Pakatan Harapan. Supaya orang Melayu semua tolak Pakatan Harapan. Benda yang tidak ada isu dijadikan isu, tengok dia tak mau ikut. Jadi yang dia ikut kita tak sebut. Kita tak sebut umpamanya Guan Eng sebagai Menteri Keuangan
memberi kepada Kelantan 400 juta ringgit, kepada Terengganu 200 juta ringgit, kepada Kedah 200 juta ringgit. Itu semua kawasan-kawasan yang kita tak miliki. Terengganu dengan Kelantan, kalau dia begitu sekali benci, dia tak bagilah. Selain daripada itu, bila dia buat belanjawan itu biasa Menteri Keuangan saya buat. Tapi belanjawan dia serah kepada saya untuk saya semak. Saya suruh pakar-pakar saya ni, penasihat saya semak, dan kita tentukan supaya kepentingan Melayu diutamakan. Tapi kadang-kadang pakar-pakar kita ni very extreme, sampai tak mau bagi langsung kepada orang Cina, tak boleh lah. Saya sederhana sikit, saya kata okey, yang ni kita bagi kepada Cina, tapi Melayu dapat 10 kali ganda. Jadi kita nak kata Guan Eng itu menguasai saya, mana dia serah kepada saya. Bahkan dasar wawasan kemakmuran bersama dicipta oleh satu puak intelektual Melayu di luar daripada kerajaan. Biasanya dasar kerajaan dicipta oleh pegawai kerajaan dan disokong oleh menteri. Ini dibuat oleh M10, which is Melayu punya intellectual group. Mereka serah itu kepada saya. Saya tengok, saya nampak baik, saya terima, saya kemuka kepada kabinet, saya buat announcement. Saya terima dasar yang bukan dibuat dalam kerajaan. Tapi DAP terima. Akhirnya DAP terima. Saya explain kepada dia orang, kenapa. Dia terima. Bukan persepsi saya berubah, dia orang berubah. Dulu DAP Cina, dan DAP Melayu ada. Di Melaka, wakil DAP Melayu. Dia pun terpaksa sedar bahawa tanpa Melayu dia tak boleh menang. Jadi dia tone down dia punya permintaan. Bila kita kata dia punya UEC kita tak mau terima, dia desak tapi dia tak dapat, dia okey lah. Dia dapat, tak dapat lah. Banyak lagi dasar-dasar DAP dulu yang sudah ditinggal. Jadi bukan persepsi saya saja. Bila kita dekat dengan orang, baru kita tahu apa sebenarnya pendirian mereka. Dan saya dapati ramai daripada DAP sedar tanpa sokongan Melayu dia tak boleh berjaya. Jadi sebab itu dia kerjasama dengan Bersatu. Dia bekerjasama juga dengan Keadilan, tapi Keadilan ni parti campuran. Bersatu parti Melayu. Dia sanggup terima. Bukan saja terima, dia cadak pemimpin parti Bersatu jadi Perdana Menteri. Saya jadi Perdana Menteri. Musuh ketat DAP jadi Perdana Menteri dia. Jadi ini bukan DAP yang dulu, ini DAP yang baru. Dan dalam kerajaan pun dia terpaksa timbang pendirian kita, iaitu kita mesti perbaiki kedudukan orang Melayu. Kalau ada perpisahan, kita tahu ada perbezaan pendapatan antara bandar dengan luar bandar. Kita buat wawasan baru, nak samakan, nak sama bermakna naikkan orang Melayu. Dia tak bantah. Bahkan dia bagi duit. Saya berasa kecewa lah. Pasal Pakatan Harapan itu memberi kemenangan kepada kita dalam usaha kita untuk menjatuhkan kerajaan kleptokrat. Jadi tiba-tiba orang yang dikalahkan dulu berjaya untuk menjatuhkan Pakatan Harapan dengan menggunakan parti saya, parti Bersatu. Kita tahulah kalau parti Bersatu pada masa itu dah jadi besar, pasal dicampur dengan faction Azmin daripada Keadilan dan juga pihak lain.
sudah sampai kepada 39 orang Parti Bersatu. Bila kita keluar, jatuhlah Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan ni bagi saya full support. Jadi macam mana saya nak terima kita tikam dia orang di belakang? Tak patutlah. Saya sedar bahawa kempen untuk kerajaan Melayu dan melabelkan saya ini sebagai duduk di bawah telunjuk Guan Eng, itu nampak diterima oleh ramai orang. Walhal sebenarnya Guan Eng terpaksa ikut saya, dan banyaklah yang Guan Eng buat yang tidak menunjuk bahawa dia begitu sekali anti-Malay. Umpamanya dia bagi secara one off 400 million kepada Kelantan. Saya ingat 200 million kepada Terengganu, 200 million kepada Kedah. Saya ingat dia bagi juga kepada Perlis. Ini semua Malay State, bukan di bawah Pakatan Harapan, tapi dia bagi. Dan banyak lagi yang kita nak minta supaya diberi keutamaan kepada Melayu, dia bagi. Bahkan dia punya dasar baru yang kita perkenalkan dan belanjawan dia, semuanya diserah kepada saya untuk saya dan penasihat saya semak. Kalau dia terlalu sangat memirip kepada DAP, kita tak setuju, kita betulkan. Tetapi takkanlah kita tak bagi langsung. Kita bagi, kalau kita bagi 1 bilion kepada Melayu, kat orang Cina tak boleh ke bagi 100 million, 1/10. Tapi nampak ada ramai juga daripada mereka yang semak berpendapat bahawa jangan bagi langsung kepada orang Cina. Itu tak boleh lah. Itu saya tak boleh terima. Saya nak kena timbang juga. Dia orang ni pun penyokong kita juga. Sebab itu saya dalam majlis tertinggi Parti Bersatu ni, pendapat saya ditolak oleh setiausaha politik saya, dan saya kalah. Dia berkempen untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Kita adakan kerajaan Melayu, dan kempen ini mengait sentimen orang Melayu lah. Jadi saya berpendapat, ialah memang baguslah kalau kita ada kerajaan Melayu, tetapi kita kena jaga juga kita keadaan contribution yang dibuat oleh orang Cina. Tetapi dia nampak dia juga ada masalah dengan mahkamah. Jadi dia minta saya suruh tahan mahkamah dia bicara kes dia. Itu tak boleh lah, saya tak boleh buat. Jadi dia begitu bermusuh dengan saya, kempen untuk saya jatuh. Ya, dia bermula apabila Pakatan Harapan menang. Waktu itu Najib cuba membentukkan kerajaan Melayu untuk menolak kemenangan Pakatan Harapan. Dia cuba kerjasama dengan PAS, tapi dia perlu lebih banyak sokongan daripada orang Melayu. Tak cukup, maka dia terpaksa mengakulah dia kalah dan Pakatan Harapan menang. Tapi sejak daripada itu dia berusaha berkempen untuk menunjuk bahawa Pakatan Harapan ini dikuasai oleh DAP, dan kita perlu terus dengan usaha mendirikan kerajaan Melayu. Untuk itu dia terpaksa memburukkan saya, dan itu berlaluan berpanjangan dan disambut juga.
kita dapati orang yang dituduh sebagai kleptokrat ini, ada orang yang lupa akan kesalahan dia yang dahulu, yang sampai kepada tahap cium tangan. Jadi saya hairan jugalah kenapa dia begitu disambut, walhal dialah orangnya yang merosakkan parti UMNO dan orang Melayu. Tapi lama kelamaan ada juga orang dalam Bersatu ini yang tertarik dengan idea untuk menyingkirkan parti DAP melalui proses menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Ya, memang benarlah. Jadi dalam Bersatu ini terdapat ramai yang nak supaya kita bergabung dengan UMNO. Saya sanggup, tapi taklah dengan UMNO en bloc. Orang UMNO nak masuk boleh. Tapi ada orang yang berpendapat bahawa saya ni tak kuat sangat, tak kuat. Jadi tak ikut dia orang. Mereka nak supaya kita jatuhkan Pakatan Harapan dan kita cantum dengan UMNO. Jadi saya minta supaya, oleh kerana saya disokong oleh kedua-dua belah pihak, saya tak bolehlah nak tolak pihak ini. Apa salah dia sokong saya? Jadi saya kata kita tunggu sekejap lah. Kita tengok. Satu hari saya letak jawatan, lepas itu nak lawan-lawan lah. Tapi pendapat saya itu ditolak. Ditolak mulanya oleh Muhyiddin. Lepas itu penyokong-penyokong dia tolak, terutamanya sel-sel politik saya yang ada masalah di mahkamah ni. Dia tepuk meja dan kata kita keluar daripada Pakatan Harapan, dan nampak sambutan banyak. Akhirnya saya dapati bahawa Majlis Tertinggi tolak saya untuk terima ini. Saya bila dah kalah tu, bila saya balik, saya fikir-fikir, nampak I have lost the support of my party. Oleh itu saya tak boleh kekal sebagai Perdana Menteri dan pengurusi parti. Itulah sebabnya yang saya letak jawatan. Mula bila saya letak jawatan, kita tak ada kerajaan, tak ada Perdana Menteri. Saya dilantik sebagai interim Prime Minister. Pada masa itu saya letak jawatan oleh sebab Majlis Tinggi punya pendapat, dan Pakatan Harapan pilih Anwar. Jadi tak pilih saya. Dengan itu sepatutnya saya dapat majoriti, tapi saya dapat 60 undi, Anwar dapat 92 daripada Pakatan Harapan. Sepatutnya Pakatan Harapan bagi undi kepada saya. Kalau saya dapat 92 campur dengan 60, saya dapat 150. Saya akan menang. Tapi kerana pergi calon Anwar, jadi saya gagal lah. Saya dapat sokongan lebih daripada setengah wakil rakyat. Itulah sebabnya yang saya berasa kecewa lah dengan Pakatan Harapan, kerana mereka menyatakan kononnya sokong saya 100%. Tapi bila main nak buat pilihan, mereka sokong Anwar. Saya letak jawatan pasal parti saya tolak saya. Tolak pendapat saya. Dalam Majlis Tertinggi, saya minta kita tangguh. Jangan kita buat keputusan lagi. Kita tangguh dulu. Mereka buat keputusan untuk keluar dari Pakatan Harapan dengan kesedaran bahawa kalau kita keluar, jatuh kerajaan. Jadi kita buat keputusan macam itu, tak sokong saya. Macam mana saya nak kekal sebagai pengurusi parti? Sebab tu saya fikir yang jalan yang terbaik sekali ialah saya letak jawatan, because macam vote of non-confidence lah. Itulah sebabnya yang saya letak jawatan, bukan kerana kecewa, tapi kerana mengikut amalan demokrasi. Orang yang tidak dapat
kepercayaan orang itu perlu undur. Dia sudah pun terima non-confidence parti saya sendiri. Jadi saya, itulah sebabnya yang saya letak jawatan. Lepas itu sepatutnya bila tidak ada Perdana Menteri, kita boleh kembali kepada Dewan Rakyat, dan pada masa itu boleh nama siapa-siapa pun, lepas itu Dewan Rakyat yang akan pilih. Itu belum sampai kepada itu. Bila mereka dapati bahawa Anwar Ibrahim tak menang, anggapan mereka bahawa Anwar dapat undi yang terbanyak, tak jadi kenyataan. Jadi mereka sedar bahawa menyokong Anwar Ibrahim tidak akan memberi kejayaan kepada mereka. Dengan itu mereka balik untuk sokong saya. Mereka datang jumpa dengan saya, nyatakan sokongan kepada saya, dan nak pulih baliklah parti. Pada masa itu Anwar minta supaya dia dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Saya tak setujulah. Saya tak setuju kerana saya tahu sokongan kepadanya itu taklah begitu seperti yang dipercayai oleh orang tertentu, oleh dia sendiri. Sebab itu saya kata kalau masuk dia di situ, saya akan rugi. Banyak undi akan tak datang kepada saya pasal saya ada dia. Jadi dalam isu-isu ini, dua orang yang tak disukai ialah Anwar Ibrahim dengan Guan Eng. Anwar Ibrahim ni ditolak bulat-bulat terutama oleh PAS. Dan ramai juga dalam Bersatu yang tak boleh terima dia. Terutamanya Azmin yang masuk Bersatu tak boleh terima Anwar sama sekali. Jadi kalau dia ada situ sebagai calon timbalan Perdana Menteri, kita tak boleh menang. Sebab itu saya kata tak usahlah. Tak payah nak ni menang dulu, lepas tu nak pilih-pilih lah. Tapi kita belum menang, kita tayang benda yang orang tak suka, kita tak boleh menang. Dia ini bertimbang rasa, dia yang bercakap dengan multiracialism, liberalism. Kalau kita tulis ke belakang, bila dia terkeluar daripada UMNO di zaman saya jadi Perdana Menteri, dia cuba tubuh satu parti menentang saya. Dulu sebelum ini Tunku Lee pun keluar daripada parti dan tubuh parti Semangat 46, tapi itu parti Melayu. Anwar keluar, dia tak buat parti Melayu, dia liberal. Dia nak dapat sokongan daripada DAP, maka dia ajak DAP, dia ajak PAS masuk, dia falsafah dia liberal. Jadi liberalism ni orang Melayu belum boleh terima. Pasal mereka bahasa takut. Takut kedudukan mereka terancam. Mereka hanya ada kuasa politik, kuasa ekonomi tidak ada. Jadi kalau kuasa politik ini dah tidak lagi mendukung konsep kemelayuan, sebaliknya konsep liberal, mereka tolak. Lepas itu yang tuduh saya membuat inaya kepada dia pun, kemudian itu mereka yang sokong kuat dia datang jumpa saya, mintalah apabila saya letak jawatan, janganlah ambil Anwar. Jadi pandangan orang dah bertukar terhadap Anwar. Bila dia keluar, dia aktif, jumpa dengan raja-raja, jumpa dengan semua orang, untuk nak jadi popular. Tetapi budak-budak dia ni kecam saya, suruh saya berhenti. Ini berlaku dengan Datuk Seri Anwar, dan banyak orang Bersatu tak sukalah kepada dia. Saya menghadapi masalah dengan Datuk Seri Anwar, saya mengaku. Tapi saya yang semasa saya jadi Presiden UMNO,
Anwar tersingkir dan dia kena hukuman masuk penjara apa semua. Tapi bila kita nak lawan, nak jatuh Datuk Seri Najib, saya berpendapat bahawa antara Najib dengan Anwar, saya anggap Najib lebih bahaya. Jadi saya sanggup rujuk balik kerjasama dengan Anwar, bahkan saya kerjasama dengan DAP pun. Kalau tidak, tak boleh dikalahkan BN. Jadi ini strategi. Ialah saya kena berbaik-baiklah balik dengan Anwar. Tetapi apabila dia dilepas daripada penjara, bila saya naik jadi Perdana Menteri, dia pergi rata tempat, tak semacam pemimpin lain. Pemimpin lain ada dalam Pakatan Harapan, ada dalam parti, mereka tak aktif. Tapi daripada budak-budak dia, Rafizi dan lain-lain semua, kecam saya. Bila jumpa dengan Anwar marah ke dia orang. Tapi dia orang terus juga kecam saya. Dan banyak orang kata yang ni kerja Anwar. Tak tahulah betul tak betul. Tapi masa dia sokong saya tu, orang dia semua hentam saya. Suruh saya letak jawatan bulan Mei. Suruh saya tentukan tarikh. Macam-macam lagi lah. Ada yang suruh kata saya berhentilah. Jadi dia orang putih kata stormy petrol. Kalau dia ada situ, ada ribut lah. Di mana DP pun dia bawa ribut. Jadi saya, walaupun demikian, saya masih bersama dengan dia. Tapi bila sampai kepada tahap Pakatan Harapan tolak saya bagi kepada Anwar, itu dengan kerana itulah saya kalah. Yang itu dalam Majlis Tinggi. Majlis Tinggi saya dapati majoriti hentam saya. Bahkan orang yang benci kepada Muhyiddin tiba-tiba berkata bahawa mereka sekarang ini sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ataupun sebagai pemimpin parti, dan tidak saya. Jangan ramai jugalah yang tolak saya. Kita ada banyak benda yang nak kita bagi tahu kepada seluruh dunia apa yang kita buat. Umpamanya kita sudah ada rangka untuk mengatasi masalah hutang yang besar, finance. Kita sudah ada rangka bagaimana mengatasinya. Kita juga sudah ada rangka bagaimana memajukan ekonomi negara kita. Kita juga mempunyai plan untuk meningkatkan pendapatan orang kampung berbanding dengan orang bandar. Dan macam-macam lagi dah kita sediakan. Cuma kita baru nak laksana. Sekarang ini saya harap Muhyiddin guna plan-plan itu supaya tak jadi masalah kepada negara lah. Sebenarnya parti UMNO ini adalah parti yang mulia. Dia berjuang lawan Malaysian Union. Dia berjuang untuk memerdekakan negara. Dan sepatutnya dia juga terlibat dalam pembangunan negara. Malangnya apabila saya letak jawatan, saya harap orang yang lebih muda kepada saya akan terus majukan negara. Tetapi mereka tidak. Sebab itu kita lihat apabila saya letak jawatan, UMNO masih memerintah kuat. Dan semasa saya letak jawatan, kemenangan 2004 tu luar biasa, 90%. Tetapi 2008 merosot dengan teruk, 5 buah negeri jatuh. Pasal tak ikut dasar UMNO. Pasal lebih utamakan benda-benda yang keluarga dan tak berapa betul pemerintahan. Lepas itu Najib ambil alih. Saya ni berasa gembira lah. Ini anak Tun Razak. Dan saya terhutang budi kepada Tun Razak. Saya ingat Najib ambil alih bolehlah saya bagi pendapat sikit banyak. Saya jumpa dengan dia banyak kali juga.
Tapi sebagai pemimpin UMNO sepatutnya berilah sikit ruang bagi saya bagi pendapat. Dia tolak bulat-bulat pendapat saya. Dia kata cash is king. Saya kata dengan orang Melayu ni bukanlah susah. Kalau kita turun ke kampung, kita bersalam dengan dia, dah cukup dah. Tak payah nak bagi duit. Dia suka nak bagi duit. Dia kata cash is king. Bila kita bagi duit kepada orang, kita lemahkan orang itu. Kita bagi tongkat kepada dia. Dia tak boleh jalan. Lah ni orang Melayu, walaupun dapat duit, bila tak dapat duit, rebah. Tak boleh buat apa. Lemah. Tak tahu nak kerja pun. Jadi saya kata jangan buat macam tu. Dia buat juga. Jadi kalau kita perhatikan, parti baik. Tapi pemimpin kadang-kadang tak baik. Sebab itu kita tubuh bersatu. Nak ganti UMNO. Nak ganti UMNO. Dan kita terpaksa lawan bagi kalah UMNO. Tapi bersatu ini pula kita dapati ada pendapat yang berbeza-beza, termasuk pendapat yang menolak saya. Jadi parti bukan setia kepada prinsip perjuangan parti. Saya 70 tahun lebih, saya perhatikan gerak-geri orang Melayu. Orang Melayu sekarang ini terlalu bergantung kepada kuasa politik. Tapi kuasa politik tak kekal. Bila-bila masa saja boleh jatuh. Kita kena perkuatkan kuasa ekonomi. Dan saya bagi jalan macam mana nak perkuatkan ekonomi. Tapi malangnya kadang-kadang orang Melayu ni lemah. Kita bagi kontrak ke dia bagi kepada orang lain. Kita bagi lesen, dia jual lesen. Kita bagi AP, dia jual AP. Tapi dalam perancangan kita yang baru ini, itu tak boleh berlaku. Dan kita harap kita boleh improve economic power of the Malays. Ya, bila kita cari yang mudah. Orang Melayu suka yang mudah. Yang susah dia tak nak. Jadi tabiat tu masih ada tersemai dalam sanubari orang Melayu. Dia cari cara yang mudah. Macam mana yang mudah? Dapat kontrak. Jual kontrak, dapat duit. Cepat. Habis duit, nak minta kontrak lagi. Sebaliknya, kalau dia buat kontrak, dia akan dapat keuntungan tambahan. Dia boleh besarkan perniagaan. Yang itu susah. Dia nak berurus, nak jaga, macam-macam lah. Saya sendiri pun buka kedai roti. Saya pun hadapi masalah dengan orang Melayu. Tak berapa, tak kerja kuat. Kadang-kadang tak ada amanah. Jadi, saya cuba berkali-kali cerita bahawa orang Melayu lemah bukan kerana tak ada kebolehan. Tapi memegang kepada nilai hidup yang tidak baik. Umpamanya nak cari kekayaan cepat. Kekayaan cepat akan menjadi kemiskinan cepat. Ya, kita ada dua faction lah. Ini berlaku mana-mana parti pun. Ada dua faction. Satu faction sokong Muhyiddin. Satu faction mungkin sokong saya. Jadi kita nak tengoklah setakat mana bersatu ini sokong Muhyiddin. Jadi tak lama lagi kita ada pemilihan. Dan mungkin dia bertanding, saya mungkin juga bertanding. Dan tengoklah siapa menang. Tapi kerajaan tak jatuh. Orang yang menyebelahi dia tu pegang jawatan. Jadi kerajaan tak jatuh. Tinggal lagi, dia mungkin tak jadi pemimpin bersatu saja. Rakyat mesti sedar tentang apa yang berlaku. Kerana kita boleh belajar banyak daripada peristiwa-peristiwa ini. Yang menjadi masalah kepada kita ialah tidak dapat buat perhitungan yang baik berkenaan dengan keadaan politik. Walaupun kita berminat dengan politik. Umpamanya, orang Melayu bila kita merdeka adalah 60% daripada pengundi-pengundi. Tetapi kita berpecah. Mulai yang berpecah sekali, PAS. PAS keluar, kita tak 60 lagi. Dah berpecah dua, dapat 40 kepada UMNO,
20 kepada ni PAS. Jadi sekarang ni kalau nak menang mesti dapat sokongan daripada orang bukan Melayu. Jadi mereka menjadi kingmaker. Kerana kita berpecah. Kita lawan sesama kita. Lepas itu pecah lagi lah. Tunku Razali buat 46, Anwar Ibrahim buat keadilan. Jadi berpecah kita. Berpecah 6. Kita hilang kuasa politik. Sebab itu saya kata kita tak, walaupun kita nak main politik, tapi tak berapa bijak dalam bidang politik. Saya nak tengoklah dia punya pendekatan. Baru-baru ini dia buat satu kerajaan yang tidak ada timbalan Perdana Menteri, yang tidak ada orang-orang yang dihadapkan ke mahkamah. Saya nak kata apa-apa pun tak boleh sehingga saya lihat apa sebenarnya yang akan berlaku. Apakah orang yang memberi kemenangan, saya tak langsung memberi kemenangan kepada Muhyiddin, orang yang dihadapkan ke mahkamah sanggup pergi jail sedangkan Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kalau mereka sanggup, okey. Kalau mereka tak sanggup, mereka timbul masalah, itu ini, Najib kata terima kasihlah saya masuk jail 20 tahun jail. Dia keluar umur 80. Tak tahulah dia terima ataupun tidak. Saya nak kena tengok keadaan masa mana itu, tapi saya percaya pada masa itu Muhyiddin ada majoriti dalam parlimen. Kalau ada majoriti, tak guna kita adakan satu usaha untuk menjatuhkan Muhyiddin. Kerana kita tak boleh. Kita tak ada majoriti, nak buat vote of non-confidence pun tak boleh. Ya, saya bukan pembangkang. Saya pembangkang yang berhemah. Saya nak tengok apa yang buat. Saya punya keutamaan daripada dulu sampai sekarang ialah tentang kedudukan orang Melayu. Itu perjuangan utama saya. Saya tak kira. Kalau saya berkuasa, saya cuba. Saya tak berkuasa pun ada banyak benda yang saya boleh buat untuk majukan orang Melayu. Jadi tumpuan saya sekarang ialah untuk memajukan orang Melayu supaya orang Melayu juga mempunyai kekuatan ekonomi bersama dengan kekuatan politik. Itu kita boleh fikir kemudian lah. Waktu ini saya masih berpendapat bahawa pengaruh kleptokrat ini masih kuat. Bahkan kleptokrat ni boleh bagi jatuh kerajaan Muhyiddin. Bersatu saya tak boleh. Saya minoriti. Tapi kleptokrat kalau cabut, jatuh kerajaan. Dan itu Pakatan Harapan kita, malangnya Pakatan Harapan di waktu mereka patut sokong saya, tidak sokong saya. Mengecewakan saya. Jadi nak sokong saya at this moment I don't make a decision pasal fakta yang sebenar belum sampai cukup untuk kita buat satu keputusan. Ya, saya biasanya ada good access kepada yang di-Pertuan Agong. Tetapi bila saya minta nak bertemu, nak menghadap, saya tidak diberi peluang untuk menghadap. Kerana pemilihan sudah dibuat oleh yang di-Pertuan Agong. Yang tu terpulang kepada yang di-Pertuan Agong lah. Saya tak nak kacau. Apa dia nak putus, dia putuslah. Bagi orang asing memang ada kebenaran. Pasal kalau saya yang ada majoriti ini dipilih, tak ada masalah lah. Tapi dipilih orang yang tak ada majoriti. Jadi ini yang disoal
oleh akhbar luar negeri. Saya biasanya saya tahu akhbar luar negeri memang pun tak begitu simpatik terhadap kita. Masa saya jadi Perdana Menteri, saya bekerja 18 jam sehari. Saya tak ada masa nak bercakap dengan orang pun tak ada masa. Sekarang ni saya bebas. Saya boleh datang ke pejabat lewat. Saya datang pukul 9 hari ni. Dan saya free, boleh jumpa orang, boleh pergi mana-mana. Jadi lega lah daripada segi orang dah umur 94 tahun ni. Tak ada tekanan kerja yang amat sangat. Jadi daripada sudut itu, saya lega. Tapi yang saya khawatir, apa akan jadi kepada negara. Itu yang saya khawatir. Dan saya, paralyzed. Tak boleh buat apa-apa. Walaupun demikian, saya masih berusaha untuk nak majukan orang kampung. Saya dah atur cara-cara itu dan mereka yang terlibat masih berjumpa dengan saya untuk tahu bagaimana nak atasi challenge ni. Ya, banyak menteri-menteri lain agak junior, jadi mereka tak ada pengalaman, mereka perlu ambil masa dan saya harap mereka berjaya lah. Nak jumpa saya tak ada guna, pasal saya tak ada kuasa. Benda yang saya buat ni perlu kuasa. Saya tak mikir tentang nasib saya. Nasib saya not penting. Nasib orang Melayu penting. Jadi kalaupun saya tak jadi Perdana Menteri, kalau saya boleh tolong pulihkan keadaan orang Melayu, itu bagi saya memberi kepuasan. Bukan kedudukan sebagai Perdana Menteri yang penting. Kedudukan Perdana Menteri itu penting kerana kita ada kuasa. Lebih penting ialah menjatuhkan sebuah kerajaan kleptokratik. Sebab itu saya bergerak cergas dulu. Sekarang ini kalau saya lihat ada kemungkaran berlaku, saya terpaksalah memain peranan sikit. Kalau diminta oleh orang ramai. Ialah perbuatan dia tu bukan dia. Perbuatan dia tu mengkhianati perjuangan parti. Sepatutnya dalam Parti Bersatu itu pendapat saya lebih utama dibicarakan, tapi saya ditolak bulat-bulat. Saya kecewalah dengan tindakan orang yang selalu berkata kepada saya, dia penyokong kuat kepada saya, tak ada minat langsung nak jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba dia sanggup kerjasama dengan kleptokrat ini kerana nak dapat sokongan daripada mereka. Itu saya tak sanggup. Sepatutnya dia buat pilihan. Saya lah sebagai pemimpin parti, dia tolak saya, dia terima Najib. Jadi saya berasa kecewa lah. Mungkin perkataan pengkhianat itu bagi setengah orang tak tepat lah. Tapi saya berasa perbuatan yang semacam itu mengkhianati perjuangan.